Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Atamanna lakum likulli tullabi fi fasl al-lughah al-arabiyyah, pelajar-pelajar ustaz dalam kelas bahasa Arab. Atamanna lakum fi sihhatil jayyida wa afiyah insyaallah. طيب في Usbu' al-madi, yani pada minggu lepas, usbu'ai ataupun 2 minggu yang lepas, kita sudah selesai belajar pada tajuk 22 dan 23 tak silap Ustaz, yang mana kita terhenti disebabkan modul Ustaz tak sama dengan modul pelajar. Jadi Ustaz dah dapatkan modul yang baru ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Syauqi sebab bantu Ustaz. Okey. Ustaz perasan tajuk 22 bermula dari tajuk 22 tu dah tak sama. Bila masuk tajuk 23 mungkin dia sama, tapi tak apa, Ustaz dah masuk sama dengan modul pelajar-pelajar. Jadi tak ada masalah, kita boleh teruskan pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini Ustaz akan terus masuk ke al-mawdu'u al-thalithah wa 20. Okey, al-mawdu'u thalatha wa 20. Okey, dia ada banyak cara sebut dia. Asas dia cara kita sebut salasatun wa 20, 3 dan 20. Okey, salasatun wa 20, 3 dan 20. Kalau ke 23 al-thalithu wa 20 ataupun al-mawdu'u al-thalithu wa 20, tajuk ke-23, iaitu fi mahattati al-hafilah. Fi, semua pelajar dah tahu maksud fi apa dia, Ustaz tak perlu terangkanlah. Okey, mahattatil hafilah, fi mahattatil hafilah, al-mahattat al-hafilah. Okey, ini Ustaz akan tengok balik betul ke tak ejaan dia, mahattatil hafilah, tapi Ustaz rasa betul. Okey, stesen bagi bas, bukan stesen itu bas, betul. Okey, mahattatil hafilah. Ejaan mahattatul hafilah, awak tengok dekat muka surat 42, isnan wa arba'una, muka surat isnani wa arba'una. Okey, ejaan mahattatu al-hafilah, awak tengok dekat atas sekali dekat tajuk dia tu. Okey, ejaan dia dah betul. Cara dia awak eja mahattatu diikuti dengan al-hafilah. Ejaan mahattatul hafilah, ejaan yang pertama tak ada alif lam, ejaan yang kedua ada alif lam. Baik, dekat sini ada berlaku hiwar. Seperti biasa, kita ada banyak hiwar daripada mawdu' salasah wa 20, daripada 23 diikuti dengan arba'atun wa 20, tajuk yang ke-24, khamsah wa 20, 25, sittatun wa 20, 26, semuanya hiwar sab'atun wa 20, 27, dan akhir wa alaysa akhira thamaniyatun wa 20 ataupun thamina wa 20, 28. Okey, nanti kita Ustaz akan buat satu video perbezaan antara nombor dan juga bilangan. Nombor dalam bahasa Arab disebut raqmun, ejaan dia ra qaf mim. Okey, raqmun. Manakala bilangan dalam bahasa Arab adadun. Okey, adadun, sebut adadun, ain dal dal, adadun. Okey, kita masuk pada tajuk yang kita nak belajar ni. Okey, di sini berlaku perbualan baina al-hiwar baina Ahmad wa syubbakut tadhakir. Syubbakut tadhakir ni tak silap Ustaz penjual tiket ya. Tadhakir seperti Ustaz bagi tahu sebelum ni, at-tadhkirah bermaksud tiket. Okey, tadhkiratun, tak silap Ustaz, ejaan dia tadhkiratun, ta zal kaf ra ta marbutah, tadhkiratu, lebih kurang macam itulah. Kalau tazkirah yang kita ni, yang tu dipanggil sebagai
tadhkiratun. Dalam bahasa Arab, sebutan panjang pendek, seperti Ustaz bagi tahu masa bahasa Arab satu dulu, semuanya tak sama. Tadhkiratun maksudnya tiket. Tadhkiratun daripada perkataan zakara, maksudnya peringatan. Kita duk sebut tazkirah kan. Tazkirah tu maksudnya peringatan. Baik. Bagi pada muka surat 42, bermula dengan Ahmad sabah al-khair, semua dah faham dah. Okey. Syubak tadzakir, balas sabah an-nur, ayyi khidmati ya sayyidi. Okey. Selepas ayyu, sepatutnya selepas perkataan ayyu, alif ya yang ada tasydid ataupun syaddah ke syaddah saya lupa. Okey, yang ada sabdu dekat atas ya tu, sebutan dia sepatutnya ayyu yang pertama. Ayyi pun boleh. Yang kedua, selepas perkataan ayyu ataupun ayyi, mestilah perkataan tersebut berakhir dengan kasratani, yakni berbaris bawah tanwin. Okey, sepatutnya ayyu khidmatin. Okey, sepatutnya ayyu khidmatin, bukan ayyi khidmati. Okey, belakang tu kena betulkan. Okey, ayyu khidmatin ya sayyidi. Okey, kalau ikut sini ayyu ni apakah yang mana satu? Kalau kita tengok terjemahan sebelum ni, ayyu ni maksud dia yang mana satu. Okey, yang mana satu? Khidmat lah. Okey, dalam bahasa Melayu khidmat ya sayyidi. Okey, apa maksud dia sebenar kat sini? Okey, maksud dia yang sebenar kat sini, apakah perkhidmatan yang saya boleh tawarkan kepada awak ya sayyidi? Kalau kita dalam bahasa Melayu, tuan, apa yang saya boleh, apakah perkhidmatan yang saya boleh tawarkan kepada tuan? Itu maksudnya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu lah. Okey, bahasa Arab ni dia menggunakan perkataan yang ringkas dan mudah kita nak faham. Okey, Ahmad kata apa? Uridu, ana. Okey, ana uridu. Okey, ana uridu. Ni, ana uridu an usafira daripada perkataan safara. Sebut safara daripada perkataan safara. Nak travel, nak pergi ke mana? Safara ni berkataan daripada perkataan kita dalam bahasa Melayu kita sebut musafir. Bila sebut musafir ni, ianya bermaksud satu perjalanan yang dilakukan pada jarak yang jauh. Okey, travel. Bahasa Melayu apa yang travel? Perjalanan. Kita gunakan maksud perjalanan. Okey, usafira, saya nak travel. Bila ada an, dia akan jadi usafira. Asal perkataan dia adalah usafiru. Okey, tapi biasanya awak kena ingat, pelajar kena ingat. Okey, tadzakir, fadzakir. Quran kata fadzakir. Ingat okey. Selepas uridu, selepas perkataan uridu, ana uridu, huwa yuridu, apa saja yang selepas uridu, yuridu, turidu, mesti ada an, alif, nun, mesti ada an. Okey, dan diikuti dengan fi'lun mudhari', present tense, yang mana fi'lun mudhari' itu berbaris atas, berbaris fathah pada huruf akhir dia. Okey, faham tu? Okey, saya harap semua pelajar faham ya. Uridu an usafira ila Kuala Lumpur. Dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Syubat ku tadzakir kam maq'adan turidu. Kam, berapakah maq'adan, tempat duduk, turidu, awak nak. Ahmad, baris 1, 2, 3, 4, satrah khamsah. Okey, satrah al-khamis, baris yang kelima. Uridu maq'adani faqat. Tadi Ustaz kata selepas uridu kena ada an. Kenapa yang ni tak ada an Ustaz? Sebab maq'adani bukan fi'lun. Fi'lun adalah kata kerja, fi'lun. Maq'adun ataupun maq'adani ataupun maqa'idu. Okey, maq'adun satu tempat duduk, maq'adani sebab ada alif nun dekat belakang Okey, ada alif nun. Maq'adani, maqa'idu, banyak tempat duduk. Okey, so tempat duduk ni bukan fi'lun, bukan kata kerja, tetapi maq'adun adalah kata
nama. Ismun, dalam kategori ismun. Bezakan mana satu fi'lun, mana satu ismun. Itu yang pelajar perlu bezakan. Baik. Uridu maq'adani faqat. Dia nak berapa tempat duduk? Maq'adani. Okey, sebut maq'adani faqat. Sahaja. Maq'adun, li tempat duduk untuk saya, li lam ya, okey, wa maq'adan li zamili. Okey, li tu maksudnya untuk, ya yang mati kat belakang tu maksud dia saya, ana. Ya'u mutakallim, maksud dia ya'u al mutakallim. Ya mutakallim ni maksudnya ana. Biasanya kita akan gantikan dengan huruf ya. Contoh qalamun. Qalamun ni maksud dia pen. Bila kita sebut pen saya, dia akan jadi qalami. Ya, awak belajar dhamir tu. Kalau pen awak, dia akan jadi qalamuka. Pen anti, dia akan jadi qalamuki. Kalau antum banyak pen, banyak satu, kita guna satu dulu. Qalamukum, tapi tak logik lah, dia kena banyak. Okey, kita ambil contoh banyak, ada 3. Okey, qalamun jamak dia aqlamun. Okey, aqlamukum, pen-pen awak semua. Pen macam banyak. Kita contoh buku lah. Okey, buku dah banyak belakang tu. Nampak? Window. Okey, buku. Kitabun, kita buka. Kalau buku banyak, kutubun, buku kamu. Kutubukum, antum. Okey, antum, ganti bagi antum adalah kum. Kaf, baris, fathah bersama dengan huruf mim, baris, baris apa nama ni? Baris mati, sukun. Okey. Kaf baris atas, okey, harakah al-fathah wa mim bi harakati as-sukun. Okey. Kam. Sorry. Kum baris dhammah, kam lah dah. Okey, dhammah baris dhammah, dhammah baris hadapan, bukan baris atas. Ustaz tersilap tadi. Kum. So daripada antum ditukar jadi kum. Bila kita nak sambungkan kata nama dengan kata ganti nama, antum ni adalah kata ganti nama. Kata ganti nama dia ada banyak, dia ada 3 pecahan dia. Kata ganti nama pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Ustaz tak pasti, Ustaz dah terangkan. Apa kalau tak terangkan, nanti bagi tahu dalam grup. Ustaz akan buat satu video lain. Okey. Ahmad uridu, okey. Wa maq'adan li zamili, dan satu tempat duduk untuk sahabat saya, zamil, daripada perkataan zamilun. Daripada perkataan zamilun. Zamilun ni bermaksud kawan, sahabat, rakan. Zamilun. Kalau tambah alif lam jadi az-zamilu. Dia tak bunyi al, dia akan bunyi az-zamilu, sebab huruf zai ni adalah huruf syamsiah. Kaji balik berkenaan huruf qamariyah dan juga huruf syamsiah. Okey. Sekejap, saya nak catat sesuatu. Huruf qamariyah dan syamsiah. Okey. Nanti Ustaz akan buat video lain. Ustaz akan terangkan cara-cara untuk awak sediakan folio. InsyaAllah Ustaz dalam proses nak siapkan dia punya senarai semak pun semua, senarai pemakahan. Bila dah selesai, Ustaz akan buat video, Ustaz akan buat penerangan, dan pelajar boleh mula untuk lakukan tugasan lah. Okay. So, zamilun. Bila kita nak cakap zamilun, kawan, nak cakap kawan saya macam mana? Dia tak akan sebut zamilun ana. Okay. Bukan macam tu. Kita kena sebut zamilun tambah dengan ana. Ganti bagi ana, huruf ganti bagi ana adalah ya sukun, ya yang berbaris mati. So dia akan jadi zamilun tambah dengan ya mati, jadi apa? Dia tak jadi baca zamilui. Okey, dia kena baca zamili. Tukar lun tu, buang baris dhammatan, baris dua baris di hadapan ataupun tanwin baris di hadapan tu dibuang, digantikan dengan baris kasrah, baris bawah. Jelas okey. Yang lain Ustaz akan pergi dengan laju sikit. Fi ayyi sa'atin. Nampak tu? Yang itu betul. Fi ayyi sa'atin. Itu betul. Fi ayyi sa'atin turidu. Nak pukul berapa tiket tu? Okey. Ufaddilu al-an. Dia nak sekarang.
Nak cepat tak dah. Bismillah. Saya ambil air sekejap. Dia nak sekarang. Ufaddilu al-an. Hal mungkin? Boleh ke? Bahasa Melayu pun sebut mungkin ke? Hal mungkin? Boleh. Syubak atau zakir kata apa? Bukan asif, dia patutnya asif. Tu ditukarkan daripada huruf hamzah dekat atas tu, ditukarkan dengan baris melintang. Asifun, itu baru betul. Bukan asifun, asifun. Okey. Mak'adun lis-sa'ati ats-tsaminah muba'ah. Muba'ah ni maksud dia dah habis rasanya. Sudah habis dijual muba'atun ni. Baik. Awak boleh tengok maksud dia dekat muka surat 44, ada kat situ. Okey, dia kata apa? Hal turidu sa'atu. Tengok tu. Sepatutnya sa'atan. Hal turidu sa'atan at-tali. Adakah awak nak jam yang seterusnya ataupun waktu yang seterusnya? So dia jawab apa? Dia kata, sekejap, saya nak betulkan. Allah Akbar. Macam-macam nak buat Okey. Mana dah tadi? Mak'adun lis-sa'ati ats-tsaminah muba'ah. Okey. Hal turidu sa'atun at-tali. Adakah awak nak jam yang seterusnya? Ahmad cakap apa? Ajal. Baiklah. Ati mak'adan lis-sa'ati at-tasi'ati. Baiklah, berikan saya hati. Okey, sepatutnya hati itu tidak boleh ada ya. Tidak boleh ada ya. Kalau tengok muka surat 42 tu, hal ajal, baris perbualan yang orang yang ketiga tak akhir, Ahmad daripada bawah Ajal, baiklah, hati. Sepatutnya hati. Hati, ha alif ta. Ustaz pernah buat demonstrasi penggunaan hati di dalam kelas. Kalau ada ya, ianya untuk muannas. Kalau untuk muzakkar, dia tidak boleh ada ya dekat belakang untuk perkataan hati. Okey? Sebab syubakut tadzakir ni adalah muzakkar, bukan muannas. Lainlah kalau dia buat syubakatu, ada ta marbutah. Okey, syubakatu, barulah dia jadi muannas. Tapi kat sini penjual tiket ni adalah lelaki, bukan perempuan. Sebab syubaku, dia tak ada ta marbutah. Lain kalau dia kata syubakatu, ada ta marbutah dekat belakang, barulah jadi hati. Tapi kat sini sebab dia muzakkar, awak kena guna hati. Maka adani lis-sa'ati at-tasi'ah, pada pukul 9. Kam thaman, lahai. Kam samanan, bukan samanu. Kam samana at-tadhkar. Allahu akbar. Betul kan Saya minta belajar betul kan? Kam samana, bukan samanu. At-tadhkira, ada ta marbutah. At-tadhkirati. Okey? At-tadhkirati. At-tadhkirati. Berapa harga tiket? Kulluh, semuanya. Kulluhu. Kul tu bagi setiap hu. Hu tu dirujuk kepada tiket. Okey, dia. Berapa semua harga tiket dia tu? Tiket. Berapa semua harganya? Nya tu bermaksud tiket lah. Berapa semua harga tiket tu? Okey. Syubakut tadzakir khamsuna. Berapa? Khamsuna. Kalau khamsun, ini 5. Wahid, isnain, salasah, arba'ah, khamsah. Okey, khamsatun, khamsah. Okey. Kalau khamsuna, ini khamsuna. Okey. Ringgit wa thamanuna sent. Samanuna berapa pula dah? Wahid, isnain, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. Thamaniyah berapa? Thamaniyah ada berapa? Saya boleh. Okey. Samaniyah ada berapa? Samanuna, yang ni tambah lagi kosong kat belakang. Dapatlah jawapan dia. 80. Samaniyatun 8, samanuna 80. Khamsatun 5, khamsuna 50 sent. Okey. Ahmad, ha hiya an-nuqud ya rais. Ha hiya ni maksud dia apa? Nah. Kalau ada duit ni, contohlah ni duit Okey, katalah ni RM50 kan. Okey. Ha hiya an-nuqud ya raisi. Contoh macam tu.
Hiya an-nuqud ya ra'isun. Okey. Ni duit dia ya. Cek. Okey, habis esok. Muka surat 43 tu yuwassil al-kalimat al-atiyah summa unakish ma'naha. Dia suruh ceraikan. Saya rasa pelajar dah boleh buat kot. Okey. Muka surat 44 al-qamus, pelajar boleh tengok satu-satu. Muka surat 45 adalah fil iyadah, iaitu di apa? Al-iyadah ni di klinik. Okey. Awak boleh tengok maksud dia dekat muka surat 47 ada. Okey. Al-iyadah ni maksudnya klinik. Cerita dia macam ni. Usibu Luqman. Usibu ni maksudnya telah mengalami. Okey, telah mengalami. Something happened. Okey. Sesuatu telah terjadi. Usibu Luqman bi al-jurhi. Okey, Luqman telah mengalami kecederaan. Cara kita nak cakap saya telah mengalami kecederaan. Okey, usibu, asaba, yusibu. Daripada perkataan asal dia adalah asaba, ejaan alif yang ada hamzah diikuti dengan sad, disambungkan dengan alif dan diakhiri dengan huruf ba. Ini adalah fi'il madhi, past tense. Okey, fi'il madhi, past tense, perkara yang telah berlaku, asaba. Kemudian ditukar kepada fi'il mudhari', dia jadi yusibu, ya sad ya ba. Semuanya bersambung. Ya sad ba ya. Sekejap Allah. Jadi, contohlah awak nak gunakan, awak nak buat ayat asaba yusibu. Okey. Contoh yang pertama. Contoh siapa Kadir. Okey. Awak nak cakap saya Ustaz berlakon lah, ini Kadir. Okey, Kadir nak cakap saya ni cedera. So Ustaz akan cakap asabatu ataupun yusibu. Yusibu jadi usibu. Asaba yusibu. Sepatutnya kat sini dia kena jadi yusibu, sebab dia tak cerita pasal saya, dia cerita pasal dia, huwa. Okey, dia cerita pasal huwa. Jadi dekat sini awak kena tukar, bukan usibu, dia kena jadi asaba yusibu. Yusibu, huruf alif kat depan tu perlu ditukar dengan huruf ya. Jadi awak potong je usibu tu, awak potong jadikan dia yusibu. Okey. Yusibu Luqmanu bil jurhi. Luqman telah mengalami kecederaan. Okey. Contoh Ustaz nak cakap Ustaz mengalami kecederaan. Usibu bil jurhi. Ana usibu bil jurhi. Saya telah mengalami kecederaan. Ataupun Ustaz nak cakap Luqman telah mengalami kecederaan. Kadir telah mengalami kecederaan. Yusibu, ya. Okey, beza ana usibu, sebut ana usibu, huwa yusibu, hiya tusibina. Sorry, yusibna. Saya lupa yang ni. Okey, hiya nanti. Saya lupa yang tu. Kena tengok balik dia punya tasrif. Okey. Huwa. Okey, kita guna untuk huwa dulu. Huwa yusibu, asaba yusibu. Asaba Kadir bil jurhi. Kadir telah mengalami kecederaan. Zahaba ila al-iyadah. Maka fa tu maksud dia maka. Zahaba. Zahaba. Okey. Ila. Okey, semua dah tahu ila kan? Al-iyadah. Tengok balik maksud iyadah apa dia. Tabibah. Tabibah tu daripada perkataan tabibun. Tabibun maksud dia apa dia? Yang duk jahit orang kat hospital, yang bedah orang semua. Itulah tabibun. Tapi yang tu tabibun muzakkar, yang ni tabibatun muannas. Okey. Maza asabaka? Apa kecederaan yang awak alami? Maza, apakah asabaka? Awak mengalami apa? So Luqman pun cakap asabani
Hu. Okey, asabani al-jurhu. Saya mengalami kecederaan. Aina al-jurhu? Aina? Okey, dia tanya, tabibatun tanya aina al-jurhu. Luqman pun jawab fi rijli al-yumna. Rijlun maksudnya apa? Yang kita buat berjalan tu pakai apa? Okey. So cedera dekat di situ. Cedera dekat anggota yang kita buat berjalan. Apa anggota dia? Cari rijlun. Ra, jim, lan. Jangan eja rajulun. Rajulun maksud dia lelaki. So rajulun dengan rijlun tak sama. Rajulun ni ustaz, okey, lelaki. Rijlun kat bawah kita pakai buat berjalan, apa dia? Okey. Al-yumna sebelah mana? Sebelah, kalau kita nak buat sesuatu, afdalnya buat belah mana? Kalau kita nak makan guna tangan mana? Semuanya sunat belah. Kalau nak masuk berak belah kiri. Okey, yang sebaliknya. Al-yumna ni maksudnya apa? Ustaz tak nampak sebab Ustaz rasa gambar ni terbalik kot. Okey. Nanti cari al-yumna, apa maksud dia? Ada tak dalam ni? Ada. Tengok je. Tengok nanti. Okey, awak tengok dekat muka surat 47. Ada. So dia kata fi rijli al-yumna. Cedera dekat rijli al-yumna. Daripada perkataan rijlun tambah ana jadi rijli. Okey, tabibatun kaifa hadasa. Macam mana boleh terjadi? Luqman pun cakap hadasa tu terjadi. Okey. Macam mana boleh terjadi? Kaifa? Bagaimanakah boleh terjadi? Luqman pun jawab, amiltu fil warsyah. Ingat tak masuk warsyah apa dia? Workshop. Workshop. Amiltu, saya bekerja dekat al-warsyah. Saqatat al-mitraqatu ala rijli. Kesian dia. Saqatat ni maksudnya ni saqatat. Piu. Itu saqatat. Okey. Saqatat. Jangan ni mouse ustaz. Tak boleh. Okey. Saqatat. Berdebu. Okey. Al-mitraqatu. Al-mitraqatu ni ada dekat belakang rasanya. Tak ada. Maksud dia tukul. Mitraqatu ni maksud dia tukul ala rijli. Itu cerita dia. Tukul tu jatuh atas rijli. Carilah masuk rijli tu apa. Okey. Jadi tabib pun kata apa? Ta'al. Mari sini. Istaraha yastarihu istarih. Okey. Wastarih. Asalnya perkataan istarih. Sila berehat. Istarih. Istarih. Ha dekat belakang mesti berbaris sukun, bukan baris dhammah. Okey, betulkan. Istarih ala as-sarir. So awak mai sini rehat atas katil. Istarih tu adalah satu arahan. Dia suruh, okey, sila rehat ala as-sarir. Atas apa? Ada tak as-sarir? Cari. Okey, cari kataan as-sarir tu. Saufa unazzifu al-jurhu. Saufa ni sama dengan maksud sa. Okey, huruf sin yang berbaris atas. Sa tu, okey, dengan saufa maksud dia sama. Cuma sa ni satu maksud yang bermaksud akan, tapi dia akan buat dengan cepat. Saufa ni akan juga, perkara tu akan dibuat, tapi dia ambil masa yang sedikit lama. Okey, lambat sikit. Dia akan buat, tapi mungkin ambil masa 2-3 minit ke baru dia buat. Ataupun kalau dalam penggunaan hari biasa, saufa ni suatu benda yang kita akan buat, tapi boleh jadi satu tempoh yang lama. Sa ni kita akan buat, tapi sekejap lagi kita terus buat. Macam tu. Okey. Cuma pada asasnya sa dengan saufa ni maksud dia sama. Okey. Cuma sa ni kita akan buat dengan segera, saufa ni kita akan buat cuma sama ada segera ataupun tempoh yang lebih panjang. Okey. Saufa unazzifu, saya akan bersihkan al-jurhu, luka. Okey. Luqman, mahlan ya doktor. Mahlan ya mahlan. Okey, sebab aku tak pasti maksud mahlan, kena cari. Tabibatun atika al-ijazatu at-tibbiyah. Cara sebut dia at-tibbiyah. Okey, alif lam ta. Ta ni pun termasuk dalam huruf syamsiah. Okey. Huruf syamsiah. Okey. Sekejap.
Okey. At-tibbiyah. Okey, ta ba ya ta marbutah. Semuanya ada sabdu. Ta bersabdu baris bawah, ba bersabdu baris bawah, ya bersabdu baris bawah. Okey. Ta marbutah berbaris atas. Ijazatut tibbiyah, MC. Okey. Medical certificate, sijil sakit, limuddati salasati ayyam. Li untuk muddah tempoh, ada tak muddah belakang? Tak ada. Limuddati untuk tempoh salasati ayyam, selama salasati ayyam. Saya ada sebut perkataan ayam sebelum ni, cari bukan ayam, bukan chicken. Okey, daripada perkataan yaumun, daripada perkataan yaumun. So salasati bukan yaumun, salasati ayyam. Khudh. Khudh maksudnya sila ambil. Khudh ad-dawa, sila ambil ubat. Ad-dawa ni maksudnya ubat. Minas saydaliyah, daripada farmasi. Fil kharij, fil kharij maksudnya dekat luar. Okey. Allahu yashfika, semoga Allah sembuhkan awak. Luqman kata apa? Syukran ya doktor. Okey. Saya harap pelajar boleh ambil itu. Okey. Seterusnya, Ustaz pergi, Ustaz cuba nak habiskan hari ni teruslah kalau boleh. Okey. Okey, tak apa. Sampai setakat pelajaran 24 dulu, Ustaz akan buat video seterusnya. Okey. Bagi pelajar yang dah selesai menonton video yang Ustaz berikan ni, Ustaz nak pelajar buat latihan. Okey. Pelajar buat latihan. Yang pertama. Okey, yang pertama, Ustaz nak pelajar senaraikan 3 huruf Qamariyah dan juga 3 huruf Syamsiyah. Okey. Dalam pembelajaran alif lam al, dia akan ada alif lam Qamariyah dan juga alif lam Syamsiyah. Yang mana kalau al-qamar, asy-syams, nampak? Bila huruf Syamsiyah, huruf lam tidak dibunyikan, tetapi dibunyikan pada huruf yang seterusnya. Contoh, babun, al-babu. So alif lam ba, lam dibunyikan, ba dibunyikan. Contoh Ustaz bagi bunga, bunga Zahra. Alif lam tambah dengan Zahra, huruf Zai. Okey. Az-Zahra. So dia jadi Az-Zahra. Lam tidak dibunyikan, dia terus masuk huruf Zai. So itu contoh perbezaan antara huruf Qamariyah dan juga Syamsiyah. Latihannya, pelajar perlu senaraikan 3 huruf Qamariyah, 3 huruf Syamsiyah. Okey. Masukkan nama penuh dalam grup Telegram. Tuliskan jawapan. Okey, huruf Qamariyah bagi 3. Huruf Syamsiyah bagi 3. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, yang kedua ni, Ustaz nak pelajar tulis ayat yang bermula dengan uridu an. Okey, saya nak apa dia? Uridu an. Berdasarkan video yang Ustaz buat ni, okey, bina ayat yang bermula dengan uridu an diikuti dengan fi'il yang kita nak buat. Contoh, saya nak makan. Uridu an akula, saya nak makan al-arza, saya nak makan nasi. Ataupun uridu an akula Kentucky Fried Dajajah. Apa dia? KFC. Okay, Kentucky Fried Dajajah. Kentucky Fried Dajajah. Habis rosak bahasa Arab. Okay. So, uridu an dan diikuti dengan fi'il. Ataupun saya bagi contoh lain. Uridu an azhaba, saya nak pergi. Okey. Dua ayat ni pelajar tak dibenarkan untuk guna. Okey. Uridu an akula al-arza, uridu an azhaba, Ustaz tak benarkan awak guna. Cari fi'il lain. Kalau tak faham, tanya dalam grup. Okey. Okey. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Nak pergi ke? Kalau Ustaz tak buat macam ni, Ustaz tak tahu pelajar faham atau tak faham. Okey. Baik. Okey, itu saja dulu. Tak apa. 2 soalan Yang pertama, berikan 3 huruf Qamariyah, 3 huruf Syamsiyah.
Kemudian buat ayat yang bermula dengan uridu an. Okey. Uridu an. Macam mana nak serahkan? Okey. Kertas putih awak, buku latihan ke apa ke, tulis jawapan dia. Yang pertama, alif lam huruf Qamariah. Kemudian huruf Syamsiah. 3 huruf Qamariah, 3 huruf Syamsiah, 1 ayat uridu an. Ambil gambar, hantar ke dalam grup. Kalau betul, Ustaz akan bagi green tick. Kalau salah, Ustaz akan betulkan. Okey, jelas? Boleh? Okey. Jadi itu saja daripada Ustaz. Sekian. Syukran jazilan ala husni istimaikum. So, terima kasih atas kepada semua pelajar kerana dapat memberi masa kita belajar pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.